Seperti yang sedia maklum, integrasi dan perpaduan kaum memainkan peranan yang sangat besar bagi memajukan sebuah negara. Generasi masa kini dan masa hadapan perlu lebih bersatu padu demi keharmonian sebuah negara yang majmuk. Sekolah kebangsaan diharap dapat dijadikan tempat untuk generasi muda agar hidup secara bermasyarakat, saling bekerjasama antara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbang kepada kesejahteraan negara. Ipoh Perak dan keturunan saya adalah Cina. Kota Kinabalu Sabah dan berketurunan Dusun. Kuala Kangsar Perak dan saya berketurunan Melayu. Pajang Selangor, saya berketurunan India. Sekolah saya terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza. Sekolah rendah kebangsaan dan mendapatkan pendidikan menengah di sekolah menengah kebangsaan. Berbagai etnik. Sekolah jenis kebangsaan Tauhid. Kaum Melayu, kaum India dan juga kaum Bumiputera, bahasa Melayu. Ya, saya mempunyai ramai rakan daripada etnik yang berlainan. Ya, saya juga mempunyai rakan yang terdiri daripada pelbagai etnik dan bahasa yang digunakan ialah bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Belum tercapai dengan sepenuhnya sebab kita masih mempunyai banyak cabaran untuk dihadapi supaya dapat mencapai perpaduan dengan sepenuhnya. Paduan di antara kaum di Malaysia masih belum dicapai sepenuhnya kerana kadangkala semangat kecintaan yang terlalu tinggi terhadap kaum dan juga bangsa masing-masing menyukarkan untuk mencapai persefahaman yang kukuh di antara kaum-kaum yang berbeza di Malaysia. Perpaduan kaum di Malaysia masih tidak tercapai kerana isu perpaduan sering berbangkit dalam kalangan rakyat Malaysia. Ya, perpaduan kaum negara kita tercapai sebab walaupun negara kita mempunyai pelbagai kaum, kita masih hidup dengan harmoni dan sejahtera tanpa peperangan ataupun pertelingkahan antara kaum. Saya akan menghantar anak saya ke sekolah kebangsaan sebab pelajar sekolah kebangsaan terdiri daripada kaum yang berbeza dan saya juga berharap anak saya dapat berkawan dan berkomunikasi dengan pelajar kaum yang berbeza sejak kecil lagi. Saya memilih untuk menyekolahkan anak saya di sekolah jenis kebangsaan kerana ini membolehkan anak saya untuk bergaul dan mengenali budaya kaum yang lain. Sekolah yang beraliran kebangsaan kerana agar mereka dapat mempelajari dan mengenali budaya kaum yang lain. Sekolah kebangsaan sebab anak saya akan mendapat peluang untuk bergaul dengan kawan-kawan yang daripada pelbagai kaum sejak kecil lagi. Latar belakang sekolah kebangsaan dapat kita bahagikan kepada dua, sebelum merdeka dan juga selepas merdeka. Sebelum merdeka, 3 pendidikan utama iaitu pendidikan Melayu, pendidikan Cina dan juga pendidikan India. Pendidikan Melayu menumpukan pembelajaran Al-Quran, pertukaran, memasak dan juga menjahit. Manakala pendidikan Cina mengutamakan nilai etika, nilai murni dan juga menghormati orang yang lebih tua melalui ajaran Konfusi. Pendidikan India pula mempersiapkan diri mereka untuk menjadi buruh di estet. Apa pula yang berlaku selepas merdeka? Pada tahun 1957, pendidikan Melayu telah diubah nama menjadi Sekolah Kebangsaan. Pendidikan Cina dan pendidikan yang lain pula ditukar nama menjadi Sekolah Jenis Kebangsaan. Akta Pendidikan 1995 telah diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada Januari 1996. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah memperkenalkan sekolah best study dan diikuti sekolah konsep wawasan. Ia bertujuan untuk melahirkan generasi yang berinteraksi dan bekerjasama tanpa mengira kaum. Namun begitu, hal ini telah mendapat tantangan daripada beberapa pertubuhan seperti Dongzong dan Jiaozong yang mempertahankan pengajaran mata pelajaran tersebut di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dalam bahasa ibunya mereka. Kepentingan sekolah kebangsaan ialah sekolah kebangsaan dapat mengeratkan hubungan antara berbagai kaum seperti kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India. Dapat mempertabatkan bahasa Melayu, dapat memberikan pelajar untuk mempelajari lebih banyak bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa India. Perbandingan antara sekolah vernacular dan sekolah kebangsaan. Soalan yang pertama adalah dua-dua buah sekolah jenis sekolah ini harus menggunakan bahasa Melayu dijadikan sebagai subjek utama kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Yang kedua, kedua-dua jenis sekolah ini adalah untuk sekolah rendah sahaja. Perbezaan sekolah vernacular dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan terdapat beberapa jenis iaitu sekolah wawasan, sekolah bestari, sekolah vernacular adalah sekolah jenis Tamil, sekolah jenis Cina. Langkah-langkah untuk kasihkan sekolah kebangsaan sebagai premis utama penyatu hubungan etnik ialah peningkatan prestasi
akademik dan luar akademik pelajar sekolah kebangsaan. Kedua, penambahbaikan prasarana dan pelaksanaan penyelenggaraan untuk prasarana sekolah kebangsaan. Tiga, peningkatan kualiti pengajian sekolah kebangsaan. Empat, peningkatan promosi sekolah kebangsaan kepada orang awam. Yang terakhir, peningkatan promosi interaksi antara kaum dalam sekolah kebangsaan. Cabaran-cabaran yang wujud dalam memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai premis utama dalam penyatuan etnik. Pertama, ialah mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah kebangsaan dengan pelajar-pelajar dalam usaha untuk meningkatkan prestasi akademik dan prestasi di luar akademik. Kedua ialah menambahbaikan prasarana, penyelenggaraan prasarana dan peningkatan kualiti pengajian sekolah kebangsaan memerlukan penambahan kos perbelanjaan. Yang ketiga ialah pengendali sekolah kebangsaan yang kurang proaktif dalam mempromosikan sekolah kebangsaan kepada orang awam. Kesimpulannya, melalui kajian ini kami dapat mengetahui tentang isu-isu yang berlaku kaitan dengan sekolah kebangsaan dan dapat mengenal pasti cabaran dan langkah-langkah untuk memperkasakan sekolah kebangsaan. Akhir sekali, dengan memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai premis utama penyatuan hubungan etnik di Malaysia, sifat kerjasama dan saling memahami antara kaum dapat dipupuk dalam kalangan pelajar dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka.